Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Okey, alhamdulillah. Khabar anda semua malam ni? Right, hopefully semua sihat-sihat sejahtera. Malam ni kita live. Malam hari ni 9.50 malam. 9.50 malam hari ni 10 hari bulan 2 2023. Okey. Khabar anda semua? Okay, hopefully semua sihat-sihat sejahtera hendaknya. Okay. Okay, saya cuba tengok dekat saya punya iPad ni. Clear nampak ke tak? Okay, alright. Okay, alright. Kita dah bersiaran nampaknya. Mirror image. Saya betulkan. Okay, hopefully. Baru betul. Baru boleh baca. Okay, alright. So, apa khabar anda semua malam hari ni? Hopefully semua sihat sejahtera, okey-okey saja, berada di mana saja anda sedang berada sekarang kan? So, malam hari ni saya just kita live, kita sembang, kita berbincang, terutama kita punya fokus masih lagi tak habis tentang kenapa bisnes tak grow. Okay, kenapa bisnes kita ni tak grow. Sebagaimana buku yang saya tulis ni, okay, yang saya dah bagi percuma, almost 3,000 orang dah dapatkan buku ni. Dan kita nak bincang, kita masih lagi nak bincangkan tentang this book. Okay, kita nak bincangkan tajuk-tajuk yang ada di dalam buku ni so that anda yang sedang buat bisnes tu boleh growkan bisnes. InsyaAllah. So, mungkin anda boleh tulis komen dekat bawah bisnes apa yang anda sedang lakukan atau anda sedang merancang buat bisnes. Cuba komen dekat bawah. Anda sedang merancang atau anda dah buat bisnes. Cuba komen. Dan mungkin saya akan bantu. Di kalangan anda mungkin kita ambil 3 ke 5 orang pada malam ni untuk saya bantu susun strategi bisnes anda for free sahaja consultation. Okay? Alright? Nak buku macam mana? Tak dapatkan lagi buku ni. Buku ni free sahaja saya bagi. Harga dia 60. Buku ni free je. Alright? Saya bagi giveaway. Dah almost 3,000 orang dah dapatkan. Buku ni free. Cuma anda perlu anda perlu buat bayaran untuk kos shipping and handling sahaja. Shipping and handling sahaja. Okay? Kalau tak silap saya ada somewhere around dekat bawah ni ada bakul kuning tu, klik dekat situ dan dapatkan buku ini. Dalam buku ni berkala semua, Okay. Dalam buku ni berkala. Saya tahu orang kita ni bukan suka sangat baca buku. Jadi saya buat berkala just untuk pastikan anda senang mata memandang, nak tengok, nak baca, nak study, insyaAllah. Okay. Alright. So boleh dapatkan. Buku ni saya bagi free sahaja. And then for those yang dapatkan buku ini ketika saya live, saya akan berikan kepada anda 3 tiket untuk hadir ke training evolusi selama 2 hari, 25 dan 26 Februari ini. Alright. 3 tiket percuma. So make sure anda ambil untuk mereka 20 buku yang dibeli malam ini secepat mungkin. Siapa yang paling cepat, alright, beli buku ni 20 je. Right, 20 buku saja yang beli malam ni, saya akan bagi 3 tiket percuma untuk hadir ke training offline di Shah Alam IDCC pada 25 dan 26 Februari ini, insyaAllah. So, kita nak bincang tajuk yang pertama lagi. Pagi tadi pun saya dah live. So, malam ni saya nak live sekali lagi untuk kita bincangkan kenapa bisnes tak grow pada muka surat 16. Okay, muka surat 16. So dalam buku ni saya ceritakan ada satu kisah kenapa satu bisnes yang cukup besar satu zaman dahulu, cukup besar. Dan this company adalah company yang buat telefon. Semua orang tahu company namanya Motorola. Right? Dalam buku ni saya ada tulis, saya ceritakan company Motorola, muka surat 18. Ni, nampak tak Motorola, nampak tak? Nampak Motorola betul lah, tak terbalik. Saya tengah tengok saya punya video ni, tak terbalik. Motorola.
Okay. So company Motorola ni tuan dan puan adalah company yang mencipta telefon. Alright, telefon bimbit yang kita pakai tu antara company terawal adalah Motorola. Dan Motorola bila dia company terawal, maka Motorola adalah pemegang market share terbesar dalam dunia. Terbesar dalam dunia untuk telefon bimbit. Terbesar. Maksudnya tak ada orang boleh challenge. Ni zaman sebelum Nokia, zaman sebelum BlackBerry. Of course zaman sebelum zaman sebelum iPhone kan, zaman sebelum Samsung. Okay? Waalaikumsalam Ibu Liza. Oh anyway, kalau anda ada any question, boleh tulis kat bawah soalan anda dan saya akan bantu anda untuk selesaikan masalah bisnes anda insyaAllah. Evolusi best sangat-sangat Nani. Thank you so much. Nani nanti jumpa dekat Evolusi sekali lagi InsyaAllah. Saya order buku. Buku insyaAllah akan dipost secepat mungkin. Okay, alright. Jadi, apa yang berlaku pada Motorola pada ketika itu, zaman itu adalah Motorola ni sebab dia berada di tangga nombor 1, dia paling tinggi, paling atas pada ketika itu, maka dia tidak mendengar saranan orang lain. Orang kata A, dia kata B. Orang kata B, dia kata A. So mereka ada sedikit, bukan sedikit, banyak kesombongan pada ketika itu yang menyebabkan diorang ni tak nak dengar apa yang customer mereka bagi tahu. Pada ketika itu, Motorola kata, kami, yang saya dah tulis dalam buku ni, muka surat 18. Siapa yang dah ada buku ni, anda boleh buka muka surat 18. Buka muka surat 18 for those yang dah ada buku ni. Okay. Motorola kata mereka nak buat telefon yang direct dengan satellite. Customer kata, kami tak nak direct satellite sebab dia jadi harga mahal. Kami nak telefon yang ada pencawang. Tambah pencawang je, senang kami nak telefon orang. Motorola tak nak dengar. Dan dekat sini, ni saya tulis. Motorola mengeluarkan 2 bilion US dollar untuk tujuan research and development. Telefon yang guna satellite. So, apa berlaku adalah bila telefon tu dikeluarkan, orang tak nak beli telefon tersebut. That is the problem. Sebab apabila kita buat bisnes, kita tak nak dengar. Kita sombong dan kita tak nak dengar orang lain cakap, maka bisnes kita tidak akan berkembang. So sombong ni macam mana? Salah satu sombong yang cukup ramai orang lakukanlah dengan dia buat bisnes, dia sombong dengan ilmu. Dia sombong dengan ilmu. Dia tak nak cari ilmu yang menyebabkan bisnes dia susah nak berkembang. Berapa orang yang ada masalah tu? Susah nak berkembang sebab dia rasa dia tidak ada ilmu atau tak cukup ilmu. Boleh komen tak dekat bawah? Waalaikumsalam. Chocotainer diet protein. Why must? Ibu Liza. Okay, Ibu Liza dah. Waalaikumsalam. Okay. Chi and Chin. Saya. Botak. Hadir. So, ramai orang bisnes dia ni ada potensi. Betul tak? Kebanyakan yang majoriti saya jumpa, ramai bisnes owner punya potensi. Tetapi masalah dia bukan masalah dengan bisnes. Dia bukan masalah dengan produk. Dia bukan masalah dengan servis yang ditawarkan. Tapi dia masalah dengan founder tu. Alright? Dia masalah dengan founder tu yang masalah. Dia bukan masalah dengan bisnes tu. Kalau anda perasan, cuba tengok. Sekarang ni dalam bisnes anda atau mungkin kawan anda ada buat bisnes. Kan? Cuba tengok, ada tak orang yang buat bisnes sama macam dia buat? Atau sama macam anda buat, tetapi that particular person yang buat bisnes yang sama macam anda ni, jualan dia lebih banyak daripada anda. Ada ke tak ada? Ada ke tak ada? Saya yakin ada. Contoh, very simple. Chocoja. Ramai tak orang jual Chocoja? Sangat ramai orang jual Chocoja, betul tak?
Tapi berapa banyak orang yang buat Cokoja dan jualan dia melebihi, ada tak orang yang jual Cokoja dan jualan dia melebihi jutaan ringgit setahun? Ada ke tak ada? Ada. Dan ada tak orang yang jual Cokoja, jualan dia nak dapat like 250,000 setahun pun susah. Ada ke tak ada? Ada. So kita bercakap tentang dua-dua ni Cokoja. Tapi kenapa yang ni pergi banyak, yang ni pergi sikit? Jawapan dia berada dekat founder tu. The problem adalah dekat founder tu. Founder yang jualan dia banyak, sebab dia ada knowledge yang lebih banyak, nak buat macam mana, nak strategi macam mana, nak pergi yang mana dulu berbanding founder yang kurang ilmu. Berapa orang yang setuju dengan saya? Cuba komen dekat bawah. Siapa yang setuju apa yang saya bagi tahu ni? Cuba komen. Dan anyway, saya nak tanya. Jujur yang jujur. Siapa nak kalau saya bagi, saya nak bagi percuma saja datang training 25 dan 26 hari bulan 2. Saya nak bagi free untuk you guys. Okay, tapi janji datang. Siapa nak? Kalau saya kata 25, 26 datang ke IDCC Shah Alam yang live dalam TikTok sahaja. Malam ni saya rasa macam I want to give you something. Okay? Yang live dalam TikTok malam ni, saya nak bagi satu benda yang special untuk anda. Siapa nak? Which is anda boleh hadir ke training 25 dan 26 Februari ini. Siapa nak? Cuba tulis something. Kalau ramai tulis, baru saya bagi tahu cara dia macam mana. Kalau ramai tulis. Kalau tak ramai tulis, tak payahlah. Saya nak lebih daripada 10 tulis nak. Okay, baru saya bagi tahu cara, kaedah dia macam mana. Okay. Alright. Okay. Tak ada, dia bukan online. Semua offline. Saya tak nak orang yang nak online boleh tak? Nak online boleh tak? Dia fikir online ni bagus. Tetapi saya bagi tahu satu perkara. Offline jauh lebih bagus. Online ni bagus, tapi offline jauh lebih bagus. Sebab offline anda boleh bagi perhatian 100%. Online, you tak boleh bagi perhatian 100%. Saya ambil contoh macam ni, saya tengah live ni. Saya tengah bercakap dengan anda ni. Mata saya tengah tengok anda ni. Tapi pada masa yang sama, anda melilau buat benda lain. Mungkin anda tengok kiri, tengok kanan, tengah buat benda lain, urusan benda lain, basuh pinggan ke kan, sambil dengar. So, online bagus. Bagus. Tetapi jauh lebih bagus jika offline. Okay, 100 kali ganda lebih baik offline. Okay. Okay, kalau anda ada bisnes, komen dekat bawah, nanti saya akan cuba any question regarding business, saya akan cuba bantu anda untuk selesaikan insyaAllah. Okay. Jaga cucu. Minta anak tu pergi jaga anak cucu tu. Isi kandungan buku ni adalah kenapa bisnes tak grow. Tu isi kandungan dia. Saya cerakinkan based on pengalaman saya. Training coach beribu orang sekali saya training. Tengok. Gambar ni kalau tak silap saya tahun 2022. Kita ambil ni beribu orang dalam dewan ni. Alright, masa tu kita ada satu training yang insya-Allah if you guys hadir pada 25 dan 26 Februari ni, anda akan rasa this kind of environment. Beribu orang dalam satu dewan, insya-Allah dengan izin Allah. Alright? YB Lee sebut pagi. Datang training insya-Allah selalu dengar lah. Okay, jadi bila mana Motorola, ni kita sambung balik cerita dalam buku ni, right?
Apabila Motorola tak dengar, saya ada tulis kat sini kalau anda baca this book, Motorola, market share Motorola disebabkan mereka dah belanjakan 2 bilion US dollar untuk buat R&D barang yang orang tak nak. Akhirnya market share mereka yang besar kek tu jatuh. Thank you so much hari ni FT bagi bola malam ni. Thank you so much. Okay. 17 hingga 19% sahaja tinggal dia punya market share. Anda bayangkan Motorola satu zaman dulu dia macam Apple menguasai dunia. Kek dia ni, kek telefon dia yang pegang. Tapi disebabkan dia tak nak dengar, dia sombong dengan customer. Dia sombong. The key is sombong. Right? Dia sombong, tak nak dengar. Dia rasa dia is the best of the best in the world. Nobody can challenge them. Akhirnya apa berlaku? Kek yang besar turun jadi 17% sahaja. 17% sahaja. Okay? Inilah yang berlaku bila mana kita sombong. Bila mana kita tak nak dengar apa orang lain cakap. Okay? Yang saya ceritakan dalam kenapa bisnes tak grow. Itu sebab saya hasilkan buku ni. Saya tak nak usahawan kita ni karam seperti mana Titanic karam. Titanic ni, kalau anda tengok, sekarang kan dia release balik cerita Titanic dekat panggung wayang. Betul tak? Dia re-release. Relaunching Titanic dekat panggung wayang kan. Titanic, kenapa dia boleh tenggelam sebegitu rupa adalah disebabkan mereka sombong je. Betul tak? Siapa yang pernah tengok cerita Titanic? Right? Atau dengar atau... Anyway, kalau tengok sejarah Titanic pun, mereka ni overconfident that nobody can harm them. The ship is so big, no wave, in fact, ombak ke apa can affect them. And suddenly, Allah hantarkan satu bongkah ais saja dan meranapkan terus kapal tersebut. So ini hikmah yang kita boleh belajar. Saya tengok ni silap saya lama sangat dah, zaman jahiliah dulu dah pernah tengok cerita tu kan. Alright, memang jahiliah betul lah sebab adegan dalam tu pun tak apa nak cantik, tak apa nak elok kan. Tapi itu zaman-zaman dululah, zaman universiti kan. Tapi nak ceritanya, apabila kita sombong, kalau Titanic yang begitu besar yang diyakini tidak akan karam, yang naik pula adalah orang kenamaan, bangsawan-bangsawan yang duit banyak, dan mereka pula sangat yakin dengan kapal itu, dan akhirnya mereka pun habis bersama dengan kapal. Inilah yang kita nampak natijah berlaku kepada golongan-golongan yang sombong. Alright? So dalam kes kita sebagai seorang usahawan, kalau kita sombong dengan satu benda je tuan-puan, kita sombong dengan satu benda sahaja, memang susah bisnes kita. Right? Thank you so much guys for those yang baru join. Kita sekarang ni bincang satu tajuk ni. Kenapa bisnes tak grow? Kenapa bisnes anda buat sekarang ni tak grow? Kita sedang bincang ni. Kita sedang kupas tajuk dalam buku saya ni yang saya baru hasilkan so far baru sebulan lebih. Alhamdulillah dah hampir 3,000 orang dah dapatkan buku ini. So kita sedang discuss tentang this book. Dan for those yang nak dapatkan buku ni, anda boleh klik bag kuning dekat bawah tu dan anda boleh dapatkan. Dan for those yang ambil waktu saya live ini sahaja, saya akan bagi 3 tiket percuma hadir ke training bisnes evolusi pada 25 dan 26 Februari ini di IDCC Shah Alam. Alright? IDCC Shah Alam. 3 tiket. Make sure datang. Make sure datang. For those yang beli tiket. Dapatkan buku ini ketika live sahaja. So, berapa banyak sekarang ni bisnes yang tidak berkembang apabila dia terlalu sombong. Terlalu sombong dengan ilmu. Betul ke tak betul? Setuju tak? Berapa orang setuju dengan saya? Kalau dia sombong je dengan ilmu, memang tak dapat. Saya ambil contoh, ilmu apa yang penting apabila kita jadi seorang usahawan. Contoh ilmu kira-kira margin keuntungan bisnes. Ilmu kira-kira. Thank you so much Puan Saira. Masya Allah dapat gift. Ilmu kira-kira keuntungan bisnes. Berapa orang yang rasa penting ilmu kira-kira bisnes? Alright?
Kalau ada soalan-soalan, bagus. Tulis di dekat bawah, nanti saya akan cuba jawab soalan-soalan anda. InsyaAllah. I will answer your question. Malam ni saya free sikit. So, I'm happy to answer all of your question regarding business lah. Kalau benda lain, tak dapat dia nak nolong Kalau benda lain lah. Kan? Okay? Baik. Jadi, apabila kita sombong dalam buat bisnes, terutama ilmu, contoh ilmu kita kira-kira margin keuntungan, maka keuntungan bisnes kita ni akan ke laut. Saya ambil contoh. Antara bisnes yang sangat bahaya jika tidak kira keuntungan adalah bisnes makanan. Antaranya. Sebab apa? Sepanjang saya buat coaching and mentoring and consulting, saya dapati satu perkara. Orang yang berniaga F&B, mereka sangat cenderung kepada masalah-masalah ekonomi. Masalah-masalah perbekalan bahan mentah. Barang bahan mentah keep on naik. Dia nak jual, tak boleh jual mahal. So, apa berlaku adalah margin keuntungan makin kecil. Dan bila kita jual barang makanan, kita tak boleh jual macam jual bisnes kosmetik. Yang diorang ni modal RM10, jual RM100. Dia punya margin saja dah RM90. Kita buat bisnes makanan, mana boleh nak margin RM90? Melainkan kita jual makanan-makanan yang value dia tinggi. Ataupun harga dia orang sanggup bayar. Contohnya orang makan steak ke kan? Bukan stick steak. Steak bukan stick. Anda bayangkan saya pergi kedai Menate. Saya panggil Menate. Menit. Anak saya kata, "Papa, kita nak pergi kedai steak ke?" Saya kata, "Oh, steak Ni cerita ni lah lawak kan." Wife saya kata, "Oh, mama panggil stick, awak panggil steak. Awak lagi power daripada mak bapak dia." Which is bagus lah kan. Jadi, apabila kita jual benda-benda yang like steak kan. Contoh coffee, Starbucks. Coffee pun be careful be careful. Tak semestinya kita jual coffee ada margin keuntungan. You need to be very careful. Alright? So, bila hal-hal ini berlaku, akhirnya efek margin, keuntungan, dan bila cukup bulan kita tepuk dahi, kita nampak sales kita banyak. Tapi yang tinggal dalam akaun tu cenonet dan ciput. Contoh, sekarang ni everybody is talking about menu rahmah. Kalau kita orang meniaga makanan. Everybody is talking about menu rahmah. Everybody is looking for menu rahmah. Dan orang akan tanya kedai makan, "Bang, ada menu rahmah tak kat sini?" So the problem adalah apabila kita tidak ada jaringan bahan mentah yang baik, yang menjadikan kalau kita ambil bahan mentah tu dengan harga mahal, kita tak mampu nak jual dengan harga yang murah. Betul tak betul? End up, margin keuntungan kita akan jadi very slim. Boleh faham? So, benda-benda macam ni, kita kena ambil timbang tara. Sebab tu ilmu sangat penting. Buang ke tepi sombong, fikir banyak. Ni ramai juga orang fikir. Saya tak sombong, Tuan Fadi. Saya ni jenis yang fikir dulu sebelum bertindak. Kepala otak dia. Kadang-kadang, kita fikir ni, kadang-kadang, saya minta maaf kadang-kadang, anda tengok siapa yang menyampaikan ilmu. Betul ke tak? Bukan anda tak nak terima ilmu tu, tapi anda tengok orang ni ilmu, dia ni tak handsome lah Mamat ni. Kalau tak handsome aku tak nak percaya. Aku percaya orang yang handsome je. Dia sombong dengan ilmu. Dia tengok siapa yang menyampaikan. Of course, orang yang menyampaikan itu mereka perlu ada grooming, jaga personality dan sebagainya. Tapi kita as a student never ever judge people daripada apa yang anda tengok sahaja. Ramai orang macam tu sekarang. Zaman sekarang ni nak belajar, dia tengok siapa yang mengajar, handsome ke tak? Kulit licin ke tak? Rambut banyak ke tak? Betul tak?
Jadi apabila dia tengok benda-benda macam tu, ilmu yang sepatutnya difokus, tidak difokus, difokusnya kepada orang yang nak mengajar ilmu tersebut. So what happened? End up, kita tak dapat apa-apa pun. We will never get macam tak dapat apa-apa pun. Boleh faham? Orang Kelantan selalu handsome. Ni orang Kelantan sendiri royak ni biasanya. Kalau orang Johor royak tu kita boleh kejut. Orang Johor kata orang Kelantan semua handsome. Kita boleh kejut. Tapi kalau orang Kelantan royak, orang Kelantan handsome, kita kena mikir 2 kali. Orang Kelantan ni memang dia akak di orang sendiri. Boleh faham? That's why jangan sombong dengan ilmu bila kita berniaga. Ilmu apa lagi kalau kita berniaga, tuan-puan? Sebab tu dalam buku ni, for those yang dapatkan buku ni, anda boleh dapatkan di beg kuning kat bawah tu. Dan siapa yang dapatkan waktu saya live dekat TikTok ni, saya bekalkan dengan 3 tiket percuma. Okey, 20 buku yang dibeli terawal malam ini, saya akan bekalkan dengan 3 tiket percuma untuk datang ke training offline 25 dan 26 Februari di IDCC Shah Alam. Okey? Alright? Okey. Now, ilmu apa lagi yang kita perlu kuasai bila kita nak berniaga? Sebab tu saya kata jangan sombong dengan ilmu. Contoh, ada yang tanya tadi, macam mana nak yakinkan family? Mana dah? Macam mana nak yakinkan family kita nak buat bisnes? Saya tak nampak pula. Mana tadi? Okey. Perlu ilmu tak nak yakinkan family? Perlu ilmu tak? Saya bagi tahu ilmu apa. Siapa ada masalah ni? Family dia tak support dia berniaga. Siapa ada this problem? Cuba komen. Saya bagi insya-Allah sedikit input malam ni untuk bantu anda. Untuk ilmu counter family yang tidak support. Okay, I will give you insya-Allah. Dan booking seat VIP. Thank you so much insya-Allah. Okay. Bila nak buat kat Kota Baru, saya tak buat dekat Kota Baru, saya buat dekat KL. Right? Orang Kelantan kena pergi KL. Sebab orang Kelantan pergi ngajar KL. Orang dekat KL ni, beli tiket My Airline. Beli sekarang tiket My Airline untuk pergi 25-26 punya training. Murah je. Apa masalah dia? Saya belajar dengan siapa ilmu bisnes? Saya belajar Alhamdulillah pertama dengan cikgu-cikgu saya ramai. Saya buat bisnes daripada tahun 2008 lagi. Alhamdulillah. 2008 saya start berniaga online. Masa tu berniaga online, jual produk servis ke 4 negara. US, UK, Canada, Australia. Alhamdulillah. Masa tu lah. Okay. Masa tu saya duduk universiti. Jadi saya belajar daripada cikgu-cikgu saya ramai. Alhamdulillah. Dan bila kita belajar ni, satu dengan cikgu, nombor 2 daripada through kita punya pengalaman. Nombor 3 adalah bila mana saya do consulting, coaching and mentoring. Saya jumpa dengan beribu orang student, maka insya-Allah jawapan-jawapan tu sudah pun ada. So, my job is just to transfer that knowledge to you guys. That's it, insya-Allah. Right? So siapa yang dapatkan buku ini, alright, this book is free for you guys. This book is free, saya bagi. Harga dia 60. Tapi buku ini free sahaja. Anda perlu hanya tanggung kos shipping and handling sahaja. Shipping and handling sahaja. Dan for those yang dapatkan buku ni, ketika live, 20 orang yang ambil ketika live, beli ketika live ni, saya akan berikan kepada anda tiket untuk hadir ke offline training 2 hari dengan beribu orang usahawan ni. Tengok macam ni. Ni bayangkan ni. Gambar macam ni lah. Beribu orang usahawan di dalam satu dewan. Alright. InsyaAllah untuk kita belajar bagaimana untuk kita buat jualan ketika puasa dan hari raya. That is our target. 25 dan 26 Februari ini. InsyaAllah. Okay. 25 dan 26 Februari ini kita akan fokus kepada macam mana kita nak buat jualan rangka kerja untuk bisnes ketika bulan puasa dan raya. Kita akan buat dekat IDCC Shah Alam. Okay?
So for those yang dapatkan buku ni free je buku ni. Anda just cover cost shipping and handling. Beli dekat TikTok sekarang. Kalau anda beli dekat TikTok, saya akan bagi 3 tiket free tu untuk datang ke training offline. Orang lain kena bayar. Tapi kalau anda beli, insyaAllah it's free for you guys. So, siapa nak dapat ilmu? Macam mana nak yakinkan family kalau anda buat berniaga? Saya pernah alami. Ini cerita saya. Saya ni Alhamdulillah, takdir Allah bila mana saya berniaga waktu saya duduk universiti tu, dapatlah duit. Alhamdulillah, saya berniaga macam-macam. Saya berniaga benda kecil-kecil, ada juga benda besar-besar. Saya berniaga Alhamdulillah yang dekat universiti. Dan saya juga berniaga online, jual di overseas barang-barang. Jadi masa tu mak saya memang tak support. Mak saya memang tak support saya berniaga lah. Sebab dalam family tidak ada orang berniaga. Dalam family tak ada orang berniaga. Kalau ada pun kurang berjaya. Jadi masa tu mak bit skeptical. Memang marah lah. Dan bukan mak saya seorang je marah. Adik saya pun marah juga. Siapa yang kenal adik saya, Haris Ghazali, pun marah betul lah dia. Sebab apa? Dia belajar dekat Jepun. So kerja dekat Jepun. Balik Malaysia masa tu nak kerja dekat company Jepun. Jadi mindset dia nak kerja dengan orang Jepun. Tiba-tiba si abang ni, macam saya ni, pergi berniaga. Jadi tak kena lah. Memang tak kena. Everything is like haywire masa tu. Sebab kita difokuskan untuk dapat kerja. Masa tu saya ingat lagi, masa saya masuk universiti dulu, the best place to work as engineer adalah dekat Petronas. That's the best place ever if you want to start your career at that moment. Jadi, takdir Allah, saya memang tak nak Petronas. Saya tak kerja dekat Petronas. Dan saya end up do my own business. So, masa tu, mak saya tak berapa setujulah. Tak berapa nak setuju, tak berapa nak happy with my decision. Memang tak happy lah. Right? Dan bila mak tak happy ni, jualan kita pun tak naik. Jualan kita tak naik. So, apa berlaku adalah saya dapati perubahan besar berlaku apabila saya mula fokus memberi, right, kepada family lebih dengan apa yang saya dapat. Dapat ni sebelum dapat pun dah bagi. Contoh sebelum ni kita bagi 200. Tapi because of we are doing business, kita bagi 500 sebulan. Dan ketika tu, your parents, right, your family start to notice your changes. Your family akan start to notice like, hey, he's doing well dalam business dia. Dan start daripada situ, they will support you. So kalau family tak nak support anda, lagi mereka tekan, lagi anda beri. Kalau sekarang ni tengah famous Brother Azri Walter kan. Mungkin nanti kita buat satu video tag Azri Walter. Henyak sampai lunyai kan. Kalau orang henyak kita, kalau family kita henyak kita sampai lunyai, kita bagi hadiah kepada mereka sampai mereka lunyai. Bagi sebanyak-banyaknya to your family. Trust me, you give more, you will earn their support more. Alright? Dia jangan orang henyak kita lagi kuat, kita lagi back off. Kita lagi orang Kelantan panggil dua. Lagi lagi tak puas hati. Lagi sedih. Jangan. Lagi dihenyak, lagi lunyai kita kena henyak, lagi banyak kita bagi. InsyaAllah, one fine day, mereka akan start to support you. Trust me. Saya belajar ilmu ni pada guru saya. Guru saya kata apa? Macam mana awak nak berbaik balik dengan orang yang pernah awak bergaduh? Right? Kalau anda bergaduh, katakanlah ni contoh, anda bergaduh dengan mak saudara lah contoh. Mak saudara ni punyalah marah, tiap-tiap hari bercakap buruk pasal kau. Tiba-tiba anda telefon, Assalamualaikum Mak Long ada kat rumah ke? Kau nak apa? Mak Long ada kat rumah. Aku ada ni. Mak Long tunggu dalam 5 minit, ada orang nak hantar barang. Barang apa kau nak hantar kat aku ni? Tak apa Mak Long tunggu je. Tiba-tiba ada orang datang, Assalamualaikum, ni Mak Long ke kepada sekian-sekian? Ya. Kenapa? Ada apa?
Ni anak saudara bagi hadiah Proton X70 pada Mak Long. Dah, apa akan berlaku pada Mak Long tu? Mak Long tu akan bercakap lagi pasal kau ke dia akan bercakap baik je pasal kau? Lagi dia henyak, lagi kau bagi. InsyaAllah. Bagi itulah bentuk kebaikan. Alright? Apa maksud kebaikan ni tuan-puan? Saya belajar daripada guru saya. Guru saya bagi saya satu buku. Segala jenis kebaikan dikira sedekah. Jadi bila kita bersedekah ni, insya-Allah bukan saja manusia suka, malah Allah suka. Dan Allah janji, kalau kita sedekah, Allah akan gandakan minimum 10 kali ganda. Minimum. Ada ayat lain dalam Al-Quran, 700 kali lipat Allah akan gandakan apabila kita memberi. The key is giving. Boleh faham? Henyak sampai jadi. Henyak sampai jadi kan. Buat saja. Jangan fikir banyak. Buat saja. Right? InsyaAllah. So, ilmu apa lagi yang anda perlukan? So, anda tulis soalan, business, any problem about your business. InsyaAllah saya akan jawab soalan-soalan anda malam ni. Okay? I will entertain you guys. At least, you will feel that someone ada bersama dengan anda. InsyaAllah. Alright, my job is very simple. Saya nak usahawan kita ni grow dia punya business. That is my focus. Terutama founder-founder dekat luar sana. Siapa founder dekat sini? Cuba komen sikit. Siapa founder buat business? Cuba komen sikit. I would love to see you guys. I would love to meet you guys in person. Saya sangat teruja, suka kalau kita boleh berjumpa depan-depan. Okay? Terutama kalau anda boleh clearkan jadual pada 25 dan 26 Februari ini datang ke training 2 hari. Training tu memang saya seorang ya yang akan bagi give you the training. InsyaAllah kita akan bersama dengan ni. Ni gambar InsyaAllah. So far dah 4,000 orang berdaftar ni training dia. Inilah dewan dia kan. Ni yang sebelum ni kita buat. Right? So this training anda akan berkumpul seramai macam ni lah. So far dah 4,000 orang register untuk 25 dan 26 Februari ini. Okay, so make sure malam ni saya bagi tawaran yang best dekat TikTok ni. Siapa yang dapatkan buku ini, dia ada like shop, TikTok shop tu kat bawah tu. Anda klik dan dapatkan buku ini dan saya akan beri kepada anda 3 tiket percuma untuk anda hadir ke training evolusi. Macam mana kita nak grow business ketika puasa dan raya. Ni bayangkan anda be part of dalam dewan ni. Alright, anda be part of beribu orang dalam dewan ni insya-Allah. Fahmi, thank you so much dan beli buku. Apa yang nak buat untuk klien yang PM tanya product service kita tapi tak nak ikut protokol? Apa maksud Farah tak ikut protokol? Maksudnya kita cakap beli dekat website tapi dia masih lagi nak message ke apa? The moment you want to ask question, bila mana anda nak, kenapa saya cakap bahasa English Saya sedang practice English. Boleh Before this, saya bagi kelas in Malay only. Right? But then based on our discussion and kita tengok the trend, alhamdulillah kita juga menerima student-student Chinese, Indian student kan. So most of them speak in English. So that's why I try to like cater every corner of entrepreneurs kan. So that the benefit tu akan dapat semua orang lah insyaAllah. Right? So kalau nak tanya soalan, if you want to ask question, boleh. Saya akan cuba untuk selesaikan masalah anda insyaAllah. Cumanya, be very clear with your question. Okay. Boleh saya bayar waktu menerima? Saya kad debit tamat tempoh. Kena datang evolusi dululah. InsyaAllah Salam tuan, branding dulu atau iklan dulu bagi mula berniaga? Saya ni part time rent property, site rent.
Very good question. Syed tanya dekat bawah ni. Syed tanya, tuan, saya ni part-time rent. Ni semua ni. Ni semua rent seluruh dunia yang jual rumah, jual property. Ni kawan anda tanya ni, soalan bagus ni. Please listen. Dia tanya, branding dulu atau iklan dulu bagi mula berniaga? Dengar betul-betul jawapan dia. Jawapan dia adalah mesti iklan untuk buat duit dulu. Full stop. Jadi iklan buat duit ni kita panggil sebagai direct response marketing. Ni dalam bahasa marketing, dalam bahasa online marketing. Yang penting pula. Direct response marketing ni simple dia gini lah. Orang tengok iklan kita, dia mesti diakhirkan dengan contoh, beli sekarang, klik sekarang, message sekarang. Dia ada perkataan sekarang. Dia mesti ada akhir iklan kita dengan tindakan. Itu dipanggil direct response marketing. Boleh faham? Okay? Jadi, kita perlu buat iklan-iklan sebegitu jika bisnes baru nak start. Kalau bisnes baru nak start, engkau kena buat iklan macam tu. Boleh faham? Along the way, you build your branding. Along the way. Dia bukan pergi hentak branding. Branding ni apa maksud branding pula? Contoh, pernah tengok billboard tepi jalan? Ada billboard tu tiba-tiba tulis call sekarang, message sekarang. Tak ada kan? Sebab billboard is for branding purposes. Billboard ni dia untuk branding. Pernah dengar tak dekat radio? Radio apa-apalah. Kan? Dia hanya bagi tahu satu benda tanpa ada ujungnya call sekarang, message sekarang, WhatsApp sekarang. Tak ada kan? Kalau tak ada, itu branding punya marketing. Kena faham gitu je. Very simple. Kalau penerangan sebenarnya panjang. Tapi nak fahamnya, kalau anda dengar any marketing material yang tidak diberi CTA, dia tak bagi arahan dalam that particular iklan, itu branding. Tapi kalau anda dengar, anda tengok ke apa, ujungnya dia ada buy now, apply now, now tu, itu dipanggil direct response marketing. So direct response ni nak buat duit. Branding ni tujuan dia apa? Branding ni tujuan dia very simple. Untuk naikkan intrinsic values. Panjang pula, payah pula kan? Saya nak mudahkan begini. Orang beli Mercedes, orang sanggup beli harga Mercedes bukan 3 bahagi 300, 6 kali ganda harga Proton. Mercedes ni 6 kali ganda harga Proton. Contoh Proton Persona letak sebelah Mercedes C-Class. Saiz lebih kurang, tapi ni harga 300, ni harga 50. 6 kali ganda. Kenapa orang sanggup? Sebab brand. Betul tak? So brand ni dipanggil intrinsic value. Intrinsic value ni benda yang tak boleh nak dikira. Tak. Macam mana aku nak kira? Kenapa orang sanggup beli 6 kali ganda? Because of it's a Mercedes. Mercedes, that's it. Tak ada benda lain dah. So itu dipanggil intrinsic value. So your focus, kalau you baru nak berniaga, fokus buat duit dulu. So kena buat iklan yang ujung ada CTA. Tapi bersama, you jaga you punya branding. Pakaian, cara cakap, colouring dan sebagainya. You build that momentum, insyaAllah 3 to 5 years, you will see the result in term of branding. Tapi kalau buat direct response marketing, hari ni buat, hari ni dapat. Boleh faham? Clear? Hopefully clear. Rent, side rent. It's a very good question, Tanya. Thank you so much kepada yang bertanya. So, tanya soalan berkaitan bisnes. Orang yang lain yang tak ada soalan, cara dia adalah anda dengar soalan orang lain tanya, saya jawab. You will learn juga pada masa yang sama. Okay? So, thank you so much. Pada masa yang sama, kalau sesiapa yang belum dapatkan buku ini, Kenapa Bisnes Tak Grow ni, saya tulis buku ini
So far dah 3,000, hampir 3,000 orang dah dapatkan buku ini dalam masa sebulan lebih pelancaran kita. Alhamdulillah. Dan special ketika TikTok live ini sahaja, for those yang dapatkan buku ini, saya akan shipkan ke alamat yang anda letakkan dekat TikTok shop tu. Saya akan hantar buku ni melalui post. Dan pada ketika live ini sahaja, saya akan bekalkan kepada anda 3 tiket percuma. Orang lain kena bayar. Satu tiket RM39. Satu tiket RM39. Saya nak bagi 3 tiket kepada anda percuma sahaja. For those yang dapatkan buku ini ketika live. Buku ni harga RM60. Saya bagi free juga buku ni. Anda hanya cover cost shipping and handling RM30. Anda cover cost saya nak balut. Saya nak upah orang pergi post kan. Anda hanya cover cost itu. Saya akan beri 3 tiket lagi tambahan untuk anda belajar. Bukan saja baca buku, tetapi juga datang ke kelas 25-26 Februari ini di IDCC Shah Alam. Belajar betul-betul. Okay? Dan saya buka untuk 20 buku saja yang akan dapat tiket 3 percuma tu. So make sure kalau nak beli sekarang. If you guys want to buy now. Jangan tunggu. Sebab bila habis. Okay? InsyaAllah. Okay, saya tengok soalan lagi. Kecil betul lah soalan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ambo besok tengok pasir putih. Oh, okay, bagus. Alhamdulillah. Saya niaga dah lama tuan, tapi niaga pasar malam je lah. Nak jadi jutawan macam tak nampak jalan. Amy Rock, you need to understand. Okay, ni semua orang dengar Bila kita berniaga, yang tentukan bisnes kita besar atau tidak, bukan atas produk yang kita jual. Bukan juga atas servis yang kita jual. Tetapi mindset kita yang tentukan bisnes kita besar atau tidak. Ada orang kata apa? Alah, sikit-sikit mindset. Kau rasa Samsung tu boleh jadi besar tanpa mindset yang betul ke? Cuba baca sejarah Samsung. Samsung tu, dia bukan jual telefon. Samsung tu start jual, if I'm not mistaken, jual sayur je. Samsung start jual mi dan sayur. Samsung ni jual mi dan sayur. Saya cuba check history of Samsung. Untuk bagi kepastian kepada anda semua. Anda tahu tak Samsung tu start, bila dia berniaga dulu, dia not even jual telefon pun. History of Samsung. Samsung was founded as a grocery trading store on March 1, 1938 by Lee Byung-chul. He started his business in Daegu, Korea, trading noodles and other goods produced in and around the city and exporting them to China and its provinces. So dia jual mi. Right? Dia jual mi. So siapa kata anda duduk jual pasar malam tak boleh jadi jutawan dan your business cannot grow. It's all about your mindset. It's all about your mindset. Trust me. Sebab tu saya kata hadir training untuk betulkan mindset. Hadir training untuk jumpa dengan orang-orang yang ada mindset besar. Mindset luar biasa. Yang tidak takut untuk berimpian. Kalau kita ada mindset yang besar. Saya ambil contoh macam ni lah. Saya pernah jumpa. Put politics aside. Saya pernah jumpa dengan Tun Mahathir in person. Saya interview Tun Mahathir dekat pejabat Tan Sri Syed Mokhtar Al-Bukhari before COVID. Saya jumpa dengan Tun. Before COVID. Before COVID.
Ya, before COVID, betul. Saya tanya Tun, apa beza dia? Dulu kita ada Proton Wajah, Kia ada Kia Spectra. Dua-dua pintu kalau tutup bunyi pintu tin. Tapi kenapa sekarang ni Kia dah jadi satu company yang besar, right? Jadi antara jenama yang dipercayai, Proton tak pergi-pergi lagi Tun. Why? Saya tanya. Tun pun cakap satu ayat yang sampai hari ini saya ingat. Dia kata, it's all about mindset. Saya kata, boleh jelaskan tak Tun? Mindset tu macam mana? Sebab everybody is talking about mindset. Tapi can you give me some clarity on what does it means? Kenapa mindset is very important? Dia kata simple begini. Orang kita meniaga goreng pisang. Tanya dia, Akak nak pergi sampai mana goreng pisang akak ni? Dia akan jawab, ni Tun sendiri cakap Dia akan cakap, cukuplah akak berniaga goreng pisang macam ni. Orang kampung datang hari-hari, boleh bayar bil, boleh bayar rumah, boleh bayar kereta. Okey lah. That is what we call mindset. Tapi kalau orang yang mindset dia besar, dia boleh buat goreng pisang itu dipasarkan seluruh dunia. Betul ke tak betul? Apa orang yang setuju dengan saya? Orang buat goreng pisang cheese, jual dekat airport KLIA 2. Betul tak? Elok je kita boleh je buat. Tapi dia buat. Orang lain jual roti pusing-pusing, pintal-pintal tu, anti-N. Elok je dia jual. Kita pintal juga. Jual depan rumah. So it's all about mindset. It's all about mindset. Sebab tu, saya bagi tahu kepada anda ni. Kalau anda datang ke training 25 dan 26, tengok. Itu adalah suasana masa training. Suasana ketika training, bayangkan ni. Ini masa, kalau silap saya, bulan 8 tahun lepas. 2022. Kita ambil gambar ni. Beribu orang dalam dewan ini hadir ke training 2 hari. Sama yang seperti mana yang saya akan buat pada 25 dan 26 Februari ni. Cuma 25 dan 26 Februari ni kita fokus untuk growkan jualan khas untuk founder 25, 26 ni. Untuk fokus raya dan puasa dan raya. Anda bayangkan, ni rasa mindset dia semua betul ke tak? Semua mindset betul ke salah dalam yang ada dalam dewan ni? Hanya orang yang ada mindset nak grow saja dalam dewan ni. Betul tak? That's why waktu live ini sahaja saya bagi tahu, for those yang dapatkan buku ini, you boleh klik bag kuning dekat bawah tu. You klik that link bag kuning tu, beli buku ini, saya akan beri kepada anda tiket 3, bukan 1, 3 tiket untuk anda datang rasai environment sebegini. Ramai macam ni, tengok ni saya berdiri. Alright? Bersama dengan beribu orang manusia yang ada mindset yang tepat. Very important bila you do business. Very important. Trust me. If you have this kind of mindset, apa saja badai datang melanda, boleh faham? Mami Ellie ada kat sini Oh, thank you so much Mami. Lama tak jumpa Mami kita. How's your business Mami? Bila lama tak datang jumpa ni, nak juga tahu kan apa perkembangan bisnes semasa. Okay, so any question guys, anda boleh tulis dekat bawah. Saya akan cuba jawab soalan-soalan anda untuk give you clarity. Tapi kena ingat yang tadi siapa yang tanya, saya jual pasar malam je tak nampak harapan boleh jadi jutawan. That is not the problem. Jual pasar malam bukan masalah dia. Produk kita jual bukan masalah dia. Servis yang kita pasarkan bukan masalah dia. Yang masalahnya kita. The problem is not the business. The problem is the founder of the business. Full stop. Tak ada dah masalah lain. Kalau Samsung tu, cuba pergi Google. History of Samsung. Samsung tu start jual Mi, boleh jadi sebesar-besar Samsung sekarang. Dia start jual Mi.
jual barang-barang basah. Disebabkan dari mental mindset yang besar, dia boleh jadi sebesar sekarang. Boleh faham? Fahmi Johari. Relevan lagi ke promote business service seperti pemasangan CCTV, AutoGate di Facebook berbanding TikTok. Relevan. Sebab orang yang duduk dekat Facebook adalah orang yang umur dia lebih kurang 30 ke 40. Dan mereka ada kekuatan keuangan untuk bayar AutoGate, CCTV. Okay? Orang yang umur 18, confirm tak. 23 pun biasa tak kisah pasal CCTV. Betul tak? Dia tak kisah pasal AutoGate. Yang dia kisah duit tiap-tiap bulan cukup ke tak cukup nak bayar kereta. Tapi bila 30 ke atas, dia dah a bit stable dan mereka mungkin nak masuk rumah baru, yes, they are looking for your service, CCTV, AutoGate dan sebagainya. So, my point of view, your target market masih ada dekat Facebook, but then fokus buat content yang boleh letak dekat TikTok dan bersama dekat Facebook. Benda sama. Okey, ada soalan lagi. Kita cari lagi soalan. Jumaat lepas ada jumpa tuan kat masjid KK, tapi tak dare nak tegur. KK apa? Kubang Gerian? Itu bukan Jumaat lepas tu. Jumaat, banyak Jumaat lah tu. Saya dah beli dah 3 minggu tak sampai. Alamak, bulan bintang nilai. Saya tak pasti. Kadang courier tu problem juga. Tapi basically kita akan ni je kita terus proses. Biasanya macam tu. Beli bulan bintang beli dekat mana? Dekat TikTok. Dekat TikTok biasa boleh tengok tracking dekat TikTok. Said Ren. Boleh hard sell, tetapi bagi saya soft sell is good. Dia macam ni lah, simple macam ni lah. Ni for those yang dengar. Saya ada satu buku. Saya ada baca satu buku. Buku tu tulis hard sell ke down sell. Buku tu buku Indonesia. Saya lupa nama buku tu. Dia kata hard sell atau down sell enggak kisah apa sahaja yang asalkan dapat duit. Dia kata macam tu. Okay. So, tengok kita punya cara. Hard sell is good. Bagus. Soft sell is good. Dan it's bad kalau tak kena cara. Okay? Saya nak tahu in detail lah apa yang you buat. Baru saya senang nak beritahu. Semoga kedepannya semakin lancar. InsyaAllah. InsyaAllah. Amin. Murni Collection. Okay, silakan. Soalan-soalan. Nak tanya 25-26 ni founder saja. Orang yang buat bisnes adalah founder. As long as you are doing business, you are founder. You are the founder of your business. Betul tak? Ni satu lagi mindset ni. Ni mindset juga problem. Apabila kita buat bisnes, kita adalah anda adalah dropship. So anda berkata, saya dropship je, saya bukan founder. Ni nak kata ni kepala otak dia. Maidin jual barang orang. Aeon jual barang orang. Giant jual barang orang. 7-Eleven jual barang orang. Tapi kalau dia jual barang orang, adakah mereka kata ini bukan bisnes saya? Tidak. Itu juga. Mereka, bisnes yang mereka buat ini adalah jual barang orang. Adakah mereka tak berniaga kalau jual barang orang? Mereka masih lagi berniaga. Dan mereka adalah founder kepada bisnes mereka. Walaupun jual produk orang. So what's the problem jual produk orang? Modal muka handsome lepas tu cakap biasa. Biasa maksudnya? Yang lentuk tu saya pun tengok juga. Terus meletup niaga. Alhamdulillah. Sebab tu dalam hidup ni, if you are doing business, anda kena faham dua benda. Right? Dua benda. Sunnatullah dan kudratullah. Ini cikgu saya ajar saya dulu. Dulu berapa belas tahun lepas. Cikgu saya kata ada dua perkara, sunnatullah dan kudratullah. Sunnatullahnya untuk kita berniaga maju, kena usaha tak? Kena usaha. Kena buat planning tak? Kena buat planning. Kena ada margin tak? Kena ada margin. Kena buat marketing tak? Kena buat marketing. Kena lokasi strategik tak? Kena lokasi strategik. Itu sunnatullah.
asbab-asbab itu perlu dibuat. Tetapi yang modal muka handsome lepas tu cakap biasa, biasa maksudnya dengan melentuk macam tu, kena semua keadaan pada ketika itu apa berlaku? Itu kudratullah. Kudrat Allah nak atur. Mungkin sebabkan doa dia, doa mak dia, mungkin doa yang orang yang tidak diketahui doa, ya Allah murahkanlah rezeki dia. Apa nama dia? Lupa dah saya. Nama dia quite like lupa dah saya nama dia. Siapa yang ingat nama dia mungkin tulis kat bawah. Kan? Allah nak bagi kudratullah, tiba viral. Masya Allah, kan? Business service buat video macam mana tuan? Business service buat video is very good. Tetapi the problem bila you buat service buat video, if you pergi ambil, your target market is very important. Listen to me properly. Dengar, ini untuk semua orang. Bukan orang yang jual video je. Bukan orang yang buat servis buat video je. Dengar betul-betul. Semua bisnes, apabila anda dah buat, anda dah commit, okey aku nak buat bisnes A, contohnya. Bila mana anda fikir nak buat bisnes A, perkara nombor satu yang perlu anda fikir dalam-dalam dan you need to be very confirm about it adalah siapakah target market aku? Siapa yang aku nak target? Dalam kes ni, for those yang tanya ni siapa? Persuade, set, persuade. Nama pun set. I don't know. I'm very sorry. Set tu, do you mean set which is sedih atau set apa kan? Alright. Persuade tu persuade lah kan? Persuade yakin. Yakin sedih ke your name? Your branding kan? You need to be very careful with your branding kan? Okay? So, katakanlah anda pilih target market yang murah-murah. Nak buat pasport. Nak buat video apa? Video mana ada pasport kan? You nak buat video like video yang murah-murah ni. So, untuk you dapat 100,000, you kena berapa orang punya? Katakanlah satu video you charge like 500. You kena ambil, nak dapat 100,000, you kena ambil berapa? Kalau 1,100 klien, ni 200 klien baru dapat 100,000. Why? Sebab target market you orang yang hanya boleh bayar 500 satu video. Tapi, kalau anda berkawan contoh macam hari tu Mat Lutfi datang office saya. Siapa kenal Mat Lutfi? Pemilik ML Studio kan. Datang office saya dekat Fanivo Kota Damansara. Saya jumpa dengan Kokom kan. Kokom, siapa pernah dengar Kokom? Nama Kokom? Kokom pun buat business video. Satu video yang mereka hasilkan tak kurang 40,000. 40,000 satu video. Berapa minit? 3 minit lebih kurang. So can you imagine? Can you imagine why they charge satu video 40,000? Sebab dia select dengan siapa dia nak bekerjasama. They know their customer. They really know their customer. So bila anda tahu, kenal dengan customer anda, alright, maka anda tahu macam mana nak letakkan harga. Saya ambil contoh. Mana satu yang anda suka deal? Dengar, ni untuk semua orang. Mana satu yang anda suka deal? Orang yang ada duit dengan orang yang tak ada duit. Sudah pasti orang yang ada duit. Sebab senang bayar kita. Kalau kita charge mahal pun dia bayar. Tak banyak songe, tak banyak cekadak dia. Betul tak? So dalam kes ni, if you are doing business punya, video punya service, you are providing video service, okay, service video untuk let's say orang, alright. Contoh target market yang ideal adalah usahawan. Sebab usahawan ni ada duit. They want their business grow. So in order for them to grow their business, they need to have a proper video. They need to have a proper video campaign. So you can charge them more compared to anda pergi buat atau charge orang yang lain. Target market is very important. Saya buta IT, adakah masih ada cara dan peluang? Tuan, saya bagi tahu. Tuan ke Cik Puan ni? Tuan, saya bagi tahu. Dia bukan isu buta IT. Isunya
buta hati. Dia bukan isu buta IT, dia buta hati. Orang yang buta hati, dia tak nak berubah, dia tak nak tukar mindset, dia tak nak tukar environment dengan siapa dia berkawan. Dia juga tak nak cari guru. Dia bukan isu buta IT bila you nak berniaga dalam bisnes, you nak berjaya dalam bisnes. Bukan isu buta IT, tapi buta hati. Kalau kita buta hati, kita tak nak buat perubahan, kita tak nak cari guru untuk beri ilmu pada kita, that's it. Boleh faham? Sebab tu saya bagi buku ni kepada anda. Saya bagi buku ni free tau. Saya bagi buku ini free. Kalau anda nak beli buku ni RM60. Tapi kalau anda pergi klik button dekat bawah shop, TikTok shop tu, RM30 saja. RM30 ni pun bukan untuk bayar buku, tetapi kos shipping and handling. Untuk ship buku ni, saya perlu orang balut buku ni. Alright? Saya juga perlu bayar dia punya upah untuk balut buku. Saya juga perlu sediakan the bubble wrap whatsoever. Shipping and handling, anda hanya bayar. Buku ni free. In fact, kalau you pay, you ambil buku ni free ni tapi bayar kos shipping and handling, yang dekat bawah tu shipping and handling tau. Dekat shop apa nama bendalah tu, bakul kuning tu shipping and handling. Anda cover je shipping and handling untuk saya post kepada anda. Saya tambah ketika saya live ni 3 tiket. 3 tiket untuk datang ke training offline. Jumpa depan-depan. Ni tengok ni training offline gambar. Minta maaf saya tak ada gambar lain. Saya tunjuk gambar ni lah. Training offline dengan beribu manusia yang ada impian dan mindset luar biasa. Ni dewan betul Ini saya kat tengah-tengah ni. Saya tengah mengajar beribu orang dalam dewan ni. Ni bulan, if I'm not mistaken, bulan 8 tahun 2022. So bulan 2 ini, pada 25 dan 26 Februari ini, siapa yang dapatkan buku ini ketika live pada malam ini sahaja, saya akan bagi 3 tiket percuma untuk datang 25 dan 26 training evolusi grow your business ketika Ramadan dan Raya. Our fokus tajuk evolusi ni untuk grow business ketika Ramadan dan Raya. Edisi grow business Ramadan dan Raya. 3 tiket saya bagi pada anda. I don't know apa lagi yang perlu saya bagi tahu kepada anda. This book is free. You just cover cost shipping and handling. Dan saya bagi lagi tiket 3 untuk hadir ke training offline. Jumpa depan-depan. So far dah 4,000 orang berdaftar. 4,000 orang berdaftar. Okay. Saya cari soalan. Sekejap saya cari soalan. Siapa ada soalan boleh tulis soalan Saya cari soalan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Sifu seminar ada offline sahaja, tiada dah online kat Zoom, Royal Shop Sales Hunter? Sebab saya nak you success. That's it. Orang yang sanggup, dia bila nak berjaya ni, dia ada 6S. 6, antara 6S tu, S adalah sanggup. Dia macam ni lah. Siapa, saya tanya soalan ni, anda semua jawab, boleh tak? Siapa rasa attention dia boleh pergi sampai 100%? Right? Which one yang boleh pergi 100%? Online training atau offline training? Cuba tulis kat bawah. Dia boleh bagi 100% attention. Online training atau offline training? Cuba tulis. Okay, online ke offline training? Saya yakin jawapan dia adalah offline training. Betul tak? Sebab tu, saya buat offline training. Bukan online. Sebab kali ni, dia sangat crucial. Misi untuk bulan 2 ni, crucial tak crucial sebab dia melibatkan puasa dan raya. Boleh faham tak? Kalau kau ni orang berniaga, kau boleh baca dah. Right after raya, sales ada orang dia akan start drop. Betul tak? Sebab orang spend gila-gila masa bulan puasa. Orang akan spend gila-gila. Apa yang dia ada, dia
spend kau-kau. Dan spending itu sudah bermula sekarang. Dia dah pergi kedai Harvey Norman, dah booking barang tu, barang ni. Dia nak beli segala kelengkapan untuk hari raya sekarang dah bermula. If you tak start now, you harapkan selepas raya, trust me, masa tu you akan kata, kenapa aku tidak bermula awal? Percaya saya kata. Sebab tu saya buat kelas offline, so that you can focus 110%. Lepas tu, nak buat apa pun buatlah. Raya tu raya yang betul-betul. Okay? InsyaAllah, insyaAllah. Okay, soalan. Saya nak cari soalan lagi. Saya punya iPad mati dah, habis bateri dah. Saya lupa nak charge. So, tak boleh nak tengok soalan kat sini. So, tengok soalan kat sini. Okay, alright. Pagi, kenapa malam pun pagi? Sebab semangat duha. Semangat duha ni anytime semangat duha, insyaAllah. Cikgu, kalau tak minat berniaga, sesuai ke beli buku ni? Boleh, tak masalah. Kalau you tak minat berniaga, you nak tahu pasal macam mana nak business grow, of course you can have this book. Okay? See, jawapan dia offline banyak kan? Sebab tu offline. Sebab tu saya kata, hanya mereka yang ambil buku ini ketika live sahaja, anda akan dapat 3 tiket percuma. Dan buku ni pun free. Anda just cover cost shipping and handling. RM30 tu, cost shipping and handling. Dan in fact, siapa yang first time beli dekat bawah tu, TikTok Shop ni, kalau salah saya, anda dapat kupon RM10. You just need to pay RM20 only. Betul ke tak betul? So, buku ini free. Saya top up lagi 3 tiket. Satu tiket RM39 tau. Orang lain bayar untuk training 2 hari. You guys, I give it for free. Jadi make sure datang lah Make sure datang. Okay. Soalan. Saya cari soalan. Come on guys. Soalan. Alamak, susah lah. Telefon saya satu lagi ni pun dia kecil. Tak nampak. Tuan mengajar sekali dalam real estate. Work hard is real. Work hard. Dengar work hard. Saya nak tanya. Kenal Tuan Erman Taib tak? Erman. Kenal Erman? Erman tu student saya. Tahun lepas, Erman Taib, siapa yang dalam real estate, dia, if I'm not mistaken, he's famous dekat real estate punya agent. Alright? Erman Taib, tahun lepas, dia buat 1.2 billion. He's my student. Alhamdulillah, takdir Allah baik. Saya coaching and consult beliau tahun 2021, 2022. 2021, 2022. Masa dia start consulting dengan saya, coaching and consulting tahun 2021, masa tu dia punya agent hanya dalam 300 orang. His agent around 300 person only. Alhamdulillah, lepas kita coaching, saya tengok dia punya, kita discuss about his marketing strategy. Dia punya revenue, right? Dia punya total agent daripada 300 naik almost 3,500 ke 4,000 orang. Dalam masa 1 tahun. Can you imagine? Daripada 300 orang agent naik kepada 3,500 ke 4,000 orang agent. Dan jualan beliau untuk tahun 2022 is 1.2 billion. Sebab apa? Real estate perlukan marketing tak? Of course. Every business perlukan marketing. Okay? Right? InsyaAllah. Sekejap. Saya di Pulau Langkawi, kos tinggi. Boleh datang. Tak apa. Saya duduk kat Kelantan. Saya pun kos tinggi juga. X Team IQI. Betul. Work hard. Betul. Tepat. Betul tu, kenal lah tu. Ada kelas free ke nak join? Humaira, you take this book. Ada dekat bawah tu. Take this book. Buku ni saya dedicate untuk anda usahawan. Alright, you take this book. Buku ni free saja. Buku ni kalau nak beli pun RM60. Tapi saya bagi free kepada anda. Anda just cover cost shipping and handling RM30.
Saya nak kena bungkus bubble wrap, nak bayar orang yang bungkus-bungkus apa semua tu. Dan post kepada anda, semua tu ada cost. So anda beli buku ini ketika saya live, saya satu buku ni free, anda just cover shipping and handling, dan saya akan bekalkan 3 tiket untuk datang face to face, jumpa saya depan-depan bersama dengan so far dah 4,000 orang register untuk hadir ke Evolusi 25 dan 26 Februari ini di IDCC Shah Alam. Okay, right? InsyaAllah. Okay, kita dah pukul 11. Saya ambil mungkin 1 ke 2 soalan lagi insyaAllah, dan kita akan wrap up tonight. Fokus saya simple je. Saya nak anda sukses in your business. Itu sahaja. Okay, saya nak anda sukses. Masih relevan. Izaiuddin masih still standing. Right? All social media have their own fans. So, if you are talking about mana? TikTok ada dia punya fans. Ada orang yang suka TikTok. If you are talking about other platform pun ada dia punya fans, dan ada orang yang memang suka dekat that platform. That is your target market juga. Macam anda sebut, saya nak buat marketing kat mana? Kalau jalan mana? Semua jalan ada. So, dia ada, setiap orang tu ada sebab dia guna jalan A, jalan B, jalan C. So, sama juga. Kita ada favor kita. Kalau orang yang suka tengok video, dia akan tengok TikTok. Ada orang suka tengok gambar, dia akan tengok dekat platform IG. Ada orang suka baca dan gambar dan video, dia akan tengok Facebook. Alright? Tengok video saja, dia akan pergi ke YouTube. So, semua ni ada fans base masing-masing. If you ask me, masih relevan? Jawapan dia ya. Alright? Yang jadi tak relevan adalah bila kita tak buat bersungguh-sungguh. Okay? Tuan, macam saya bisnes cikgu memandu, adakah kena buat marketing juga? Naim dan semua yang live dengan saya. Ni berbuih mulut saya dah ni. Dah berapa tahun dah saya cerita benda yang sama. Tetapi dengar betul-betul. Korang kalau buat bisnes, alright, mesti ada satu tujuan bisnes kita ni. Kita nak buat duit. Betul tak? Bisnes, kalau namanya bisnes, dia tidak ada benda lain. Kita nak buat duit. Maksudnya kita nak buat keuntungan dari bisnes. Betul? Setuju? So, if we are talking about keuntungan, dia tak ada jalan lain. Duit kita ni berada di tangan orang lain. Boleh faham tak? Duit kita, duit bisnes kita ni, sekarang berada di tangan orang lain. Orang tu siapa? Customer. Duit tu ada dekat customer. So, if you want to get that money, anda kena pastikan customer tu nampak anda. Baru dia datang serah duit tu. Boleh faham? Duit kita ada. Duit anda yang sedang tengok saya ni, duit kita semua. Duit anda ni sekarang ni ada. Sangat banyak. Bukan berjuta, malah mungkin berpuluh, berbilion. Tapi duit tu ada dengan orang lain. Duit tu ada, tapi dengan orang lain. Duit anda yang sepatutnya masuk akaun anda ada. Tapi ada dengan orang lain. Boleh faham setakat ni? Dan orang lain tu memang nak bagi pun duit tu pada anda. Cuma dia tak nampak. Dia tak nampak. Duit kita ada dengan orang lain. Dia pun memang nak bagi pada kita. Tapi dia tak nampak kita. So, tugas marketing adalah pastikan kita punya customer atau prospek nampak kita. Kalau mereka nampak kita, dia bagi tak duit tu pada kita? Dia bagi. So, marketing ni nak suruh orang nampak. Naim, walaupun Naim jadi pemandu, buat bisnes cikgu memandu, kalau Naim nak duit itu, buatlah marketing Naim. Belajar masuk kelas. InsyaAllah datang ke Fani Evo, anda akan belajar semua insyaAllah tentang marketing, tentang pengurusan bisnes, everything. Dekat Fani Evo, company saya, kita fokus digital business. Kita fokus digital business. So, we are talking about, kalau digital business, we are talking about marketing, online marketing, we are talking about pengurusan bisnes, alright, we are talking about
pengurusan database, we are talking about agent, macam mana nak buat, nak recruit agent secara online, everything covered di Funnelivo. Okay, alright. 5 buku terakhir. Yes, 5 buku terakhir untuk malam ni. Sila dapatkan buku ini sekarang. Saya dah nak habis dah ni. Siapa yang dapatkan buku ini free sahaja kepada anda. Anda hanya perlu cover cost shipping and link. Dekat bakul kuning tu, dia cover, harga yang anda bayar tu hanya cover cost shipping and handling. Buku ni free saya bagi. Alright. Dan buku ni semua colored, full colored. Anda boleh belajar macam-macam dalam buku ini. Terutama kenapa bisnes tak grow. Dan siapa yang beli buku ni, saya nak bisnes anda grow, saya akan bekalkan kepada anda 3 tiket percuma untuk anda hadir pada 25 dan 26 Februari ini. 25 dan 26 Februari ini di IDCC Shah Alam. Okay, saya bagi 3 tiket percuma tu kepada anda. So make sure datang. Alright? Tuan, saya design and build. Ada idea untuk marketing untuk business service macam saya? Oh, IGG ni apa Interior ke apa? IGG. Boleh tak you like give dia punya ni? Detail seminar tu kita akan adakan di IDCC Shah Alam pada 25 dan 26 Februari ini, insyaAllah. Dan kita akan buat daripada pukul 8 pagi sampai pukul 6 petang. Okay? Kita akan start pukul 8 pagi sampai pukul 5 petang. 2 hari berturut-turut dan saya yang akan menyampaikan training tersebut. Right? Dan training itu so far sudah pun 4,000 orang register. So far. Right? Dan training tu saya akan cover. Training tu namanya evolusi. Alright, dan our focus untuk evolusi kali ini adalah, dia punya tajuk untuk evolusi kali ini adalah grow your business ketika bulan puasa dan raya. Okay, so saya akan cover tajuk pemasaran. Pertama kita akan cover tajuk mindsetting, how to get a correct mindset untuk you buat business besar-besaran ketika bulan puasa. Kalau you tak ada mindset yang betul, you nak target besar-besar masa bulan puasa, nanti ke laut dalam. Tak boleh. You kena ada mindset yang betul, satu. Nombor 2, how to buat marketing di social media platform. Alright? And then, nombor 2. Nombor 3 adalah macam mana nak dapatkan database pelanggan. Satu, pelanggan yang sedia ada, beli lagi daripada kita. Nombor 2, pelanggan yang prospek. Yang tanya tak boleh beli. Kita nak pastikan kita perah dia jadi duit. Dan nombor 3 adalah pelanggan atau prospek baru masuk ni. Kita nak perah dia jadi duit. So itu perkara yang saya akan cover. Alright. Dalam evolusi selama 2 hari. InsyaAllah. Okay. Clear tentang seminar? Interior design and build. Betul lah IGG. Saya takut silap je tadi. Saya rasa betul lah interior design and build kan. So, very simple. Interior design ni, ya Allah. You buat video, ID yang you dah buat. Alright. Satu yang you dah buat memang video kan. Contoh, you buat ID sebelum selepas. Sebelum macam tu, selepas macam ni. Boom. Saya ada je student saya yang buat ID. Apa namanya? Tak ingat lah. White dot. White dot if I'm not mistaken. Sekejap saya check. My student tu white dot. W-H-I-T. Tahu tak white dot? White dot Malaysia. Tahu tak white dot? White dot if I'm not mistaken White dot adalah, ya betul, white dot. White dot Malaysia. Dia ID juga tu. So apa yang mereka buat adalah, mereka buat sebelum selepas. Sebelum ada ID, selepas ada ID. Boom. Orang akan nampak, wow, gila cantik. So selepas tu pun,
tak semestinya yang real. You can like give a glimpse of whatever you dah design, that location jadi macam tu, kan you boleh buat computer generated image ke apa kan, yang nampak real. You buat benda tu, you keep on buat, insyaAllah people start to love you. Right? Orang akan start, cantik lah dia ni design. Okay? Dan kalau nak shock lagi, design rumah-rumah orang kaya. Sebab orang kaya akan start cari you. Orang kaya ni ada duit. Okay? Orang kaya akan start cari you and then boom. InsyaAllah. Satu. Nombor dua adalah documentkan everything that you do. Start hari ni, semua benda yang you buat, document kan. Maksudnya catat. Catat dalam bentuk video. And then put it online. InsyaAllah orang akan start. And then, apa lagi yang you boleh buat? The moment you upload any content dekat social media, any social media, let's say TikTok, and then you put it dekat Reels kan, make sure ada hashtag. Sebab orang sekarang ni dia search guna hashtag. Right? Jangan upload bodoh-bodoh gitu je, letak hashtag. Right? Apa lagi? You do collaboration. Collaboration dengan orang yang ada nama. Right? So that you ada mileage in term of branding. So, let's say saya ambil contoh, you buatkan ID rumah saya. Saya baru nak buat rumah, saya tengah buat rumah, insyaAllah almost complete. So, you buatkan ID untuk saya. And then saya give reviews about your service kan. So, orang akan cakap, ada rumah contoh, rumah Fahdi Ghazali, dia ni yang buat. And then you top up lagi dengan few other like orang yang mungkin boleh influence the decision. InsyaAllah, in no time, suddenly you akan tengok, ramai dah start ambil your service. Okay? Boleh faham? Naim tanya, sekarang lah kena pulun marketing untuk puasa raya. Tepat sekali. 100%. 100%. Okay, 3 tiket. 3 tiket pula. 3 unit terakhir. 3 unit terakhir untuk Kenapa Bisnes Tak Grow. Malam ni. Habis 3 unit ni, jangan merayu. Jangan merayu. Buku ni free saja, saya ulang banyak kali. Buku ini free untuk anda. Saya beri percuma saja untuk anda. So far dah almost 3,000 orang dah dapatkan buku ini. Selepas sebulan dilancarkan. Sebab ramai orang ada masalah ni. Kenapa bisnes tak grow kan? And then, Allahumma salli ala Muhammad. Buku ni free kepada anda. Bayaran yang anda bayar di TikTok Shop ni untuk posting dan handling sahaja. Dan siapa yang beli buku ini ketika live, saya akan beri 3 tiket percuma. Bukan perfume. 3 tiket untuk hadir ke training offline. Maksudnya datang tambah ilmu bisnes 2 hari di IDCC Shah Alam. Right? Di IDCC Shah Alam. 25 dan 26 Februari ini. Daripada pukul 8 pagi sampai pukul 6 petang. Untuk anda belajar evolusi strategi grow bisnes bulan puasa dan raya. Okay? Right? InsyaAllah. Macam mana nak bagi orang stay live kita? You need to interact with people. Kalau kita nak suruh orang stay dekat live kita, nombor 1 adalah kita kena pastikan kita berinteraksi dengan orang tu. Betul tak? Nombor 2, kena bagi tips ataupun points yang bagi manfaat untuk orang. Tak kisahlah, kadang-kadang buat lawak pun dah jadi manfaat. So you need to find your tune, you need to find your voice yang bagi manfaat kepada orang lain. Boleh faham? And then apa lagi yang boleh dibuat untuk orang stay? Definitely kena ada keunikan. Right? Kena ada keunikan. Bila you ada keunikan, insya-Allah orang suka tengok you kan. What is your keunikan? You yourself kan. Okay? Mungkin ada orang dia keunikan setiap orang berbeza-beza kan. Berbeza-beza ni Allah ciptakan manusia berbeza-beza untuk saling mengenal kan. Tuan Khairul pun ada. Tuan Khairul, apa khabar? Pagi. Alhamdulillah. Ada mana tu? Ada dungu kau ada mana?
Suka bagi nasihat. Okay, Alhamdulillah. That's good. Okay, alright. So, saya rasa kita dah pukul 11.20. Right? Maybe last question and then kita akan wrap up kita punya live ni insyaAllah. Kalau bisnes takaful macam mana? Bisnes takaful, kalau tanya saya, sebab saya dulu pernah buat takaful. Kalau tanya saya, of course, guna kaedah yang memang anda dah ada sekarang ni, guna hot market, warm market, cold market dan sebagainya. Tapi akan ada tiba waktunya, your hot market akan habis. Betul tak? Dah jumpa semua dah, makcik-makcik semua dah ada dah. Okay, pening dah kepala saya. So, saya hanya mengharapkan cold market. If you are talking about cold market, saranan saya, kalau you jual bisnes takaful, never ever talk about takaful. Full stop. If you are selling takaful product, don't talk about takaful, because kalau the moment you start to talk about takaful, orang akan rasa you start nak jual. Always talk about financial education. Always educate people about finance. If you are selling takaful, educate people about finance. InsyaAllah, people start to love you and eventually they will start to purchase takaful from you. Alright? So, untuk kes ini, start sharing tentang financial education. Brand yourself as financial guru. Okay? Always talk about tips. Save duit, kembangkan duit. Alright? Bagi tips-tips nak simpan duit macam mana, tips pengurusan duit. You just all out tentang financial education. And then hujungnya baru you cakap. Kalau you simpan duit banyak, tapi kalau sakit, hujungnya guna duit tu buat apa? Mesti wajib ambil takaful jika you nak protect wealth ni. Jadi, baru orang faham. Bila orang faham, orang akan start beli daripada you dan orang bukan beli yang murah, orang akan beli yang mahal. Tu kaedah kita. Jadi start hari ni, start fokus untuk sharing tentang financial education. Hari-hari commit. Buat 4 ke 5 video. Commit hari-hari 4-5 video dalam financial education. Lama-lama, orang akan start to notice you. Okay, boleh? Nazirul, thank you so much. Nanti kita jumpa dekat Evolusi. InsyaAllah. Kita akan jumpa dekat Evolusi. 25 dan 26 Februari di IDCC Shah Alam. Kita akan bongkarkan strategi bagaimana untuk grow sales ketika puasa dan raya. Dan saya bagi tahu satu, jangan datang seorang, datang beramai-ramai. Mesti angkut puak. Alright? Bayangkan, kalau anda berada dalam dewan ni yang dipenuhi oleh orang yang ada mindset yang luar biasa. Beribu manusia. Ni saya. Ni ada lebih kurang berapa ribu orang dalam dewan ni. Dekat IDCC Shah Alam ni kita buat ni. Ni ada lampu kat belakang ni. Funnel Evo kan. Anda akan bersama ni 25 dan 26 Februari ni. Yes. The same environment. Ni gambar yang tadi saya tunjuk tu. Kita ambil pada bulan Ogos 2022. So the same environment. The same vibe. With the right mindset punya orang, insya-Allah kita akan hentak. Kita buat sampai jadi untuk this insya-Allah coming Ramadan dan raya Aidilfitri. Alright? Dan last sebelum saya habis, buku ini hanya tinggal 3 lagi buku sebelum 3 saja lagi buku. Alright? Dan for those yang ambil buku ini malam ini, buku ini free saja. Buku ni harga 60 tapi saya bagi free saja untuk anda. Anda hanya bayar kos shipping and handling sahaja yang ada dekat TikTok Shop tu. Shipping and handling dekat beg kuning tu. Anda bayar shipping and handling, saya akan beri kepada anda 3 tiket percuma untuk datang ke training 25 dan 26 Februari ini. 3 tiket percuma saya bagi. Orang lain kena bayar, tapi untuk anda, saya nak tengok anda sukses. Anda pun boleh stay dengan saya sampai pukul 11.24 malam ni.
dan anda juga bagi kepercayaan kepada saya untuk hantar buku ni, maka saya akan balas kepercayaan anda. Saya akan bagi 3 tiket untuk anda wajib hadir. Ni wajib. Bila saya bagi tiket tu wajib hadir. 25 dan 26 Februari di IDCC Shah Alam. InsyaAllah. Okay guys, saya rasa itu saja untuk kita punya live malam ni. Dah 11.20. Alright, dah 11.20. InsyaAllah. Hopefully kita akan berjumpa nanti insyaAllah. Macam mana nak sahkan kehadiran nanti bila mana you buy this book. Right? Tim saya akan hubungi anda. Tim saya akan hubungi anda untuk mengesahkan kehadiran. InsyaAllah. Alright? Okay? Thank you so much for those yang bersama dengan saya hampir daripada pukul berapa tadi? Saya live. Pukul 9.30 9.40 saya live Lama juga live ni. Ui, lama juga. Masya Allah. Right? So, thank you so much guys. Sebab, anyway, siapa yang ada masalah, nak tanya soalan, anda boleh tengok Azizul Hilmi tu ada kat situ. Anda boleh tanya PM beliau. Beliau akan bersedia untuk menjawab any soalan anda tentang training evolusi 25 dan 26 ni. InsyaAllah. So, channel dapatkan buku free, ada dekat bawah tu ada bag kuning tu, klik bag kuning tu kat situ. Bayar cost shipping and handling saja untuk saya post ke rumah anda insyaAllah. Alright, so thank you so much guys. Saya mohon maaf kalau ada silap dan salah sepanjang saya live malam ni. Mungkin kalau saya live lagi malam esok, okey tak? Siapa nak join kalau saya live lagi malam esok? Mungkin malam esok saya akan jawab lagi soalan-soalan, saya akan sharekan lagi tentang point kenapa bisnes tak grow. Okey tak? Malam esok. Siapa yang akan stay tune bersama dengan saya malam esok? Malam esok. Ons. Okay. Ons. Okay. Alright. Tengok insyaAllah. Malam esok kalau okay, then kita boleh live sekali lagi. Saya suka bantu anda insyaAllah. Saya nak tengok anda sukses. Moga-moga ni jadi amal jariah untuk arwah ayah saya. Amal jariah untuk nenek atuk saya insyaAllah, dan juga jadi amal jariah untuk semua tim Funny Evo. Sebab bila anda sukses, saya yakin dia akan impak kepada seluruh tim Funny Evo yang bekerja siang dan malam untuk bantu anda. Alright? Dia orang ni kadang-kadang macam tak penat ke, kan? Tapi ya, itu passion kami, dan hopefully one day bila mana kita dah tak ada di dunia ni, ketika nak masuk, mungkin ada kesilapan yang kita buat, dosa-dosa yang menyekat kita daripada masuk syurga, tapi asbab kita bagi sharing macam ni kan. Bukan saja saya, tapi seluruh keluarga besar Funny Evo yang seramai-ramai orang tu lah, insyaAllah dapat manfaat. InsyaAllah dengan izin Allah. So thank you so much guys. Saya doakan anda dimurahkan rezeki semurah-murahnya. Dipermudahkan urusan oleh Allah SWT semudah-mudahnya insyaAllah. Hari inilah perjuangan. Esok adalah pengharapan. Lusa adalah kemenangan kita semua insyaAllah. Jumpa anda di Angkasa Kejayaan.